Apakah pelaburan pertama saya apabila saya ingin membeli rumah sekunda? Saya Abdul Rashid, Coach Hartanah. Sekiranya you suka untuk mengetahui tip-tip hartanah serta perjalanan kerjaya hartanah, jangan lupa untuk subscribe, tekan butang notification, komen, share serta thumbs up. InsyaAllah kita akan membuat perbincangan berkenaan topik-topik yang menarik hartanah. Baiklah, kita teruskan dengan topik kita pada hari ini. Pelaburan pertama untuk membeli hartanah sekunda. Okey, yang pertama ialah kita kena bersiap sedia dengan deposit. Deposit ni selalunya bergantung kepada tawaran adalah 10%. Ini apa yang dipraktiskan di Malaysia. 3% daripada 10% tersebut dibayar kepada agensi hartanah semasa kita membuat tawaran kepada penjual. Tawaran ni adalah basically offer kita kepada penjual mengatakan kita nak membeli rumah mereka, penjual dengan harga sekian-sekian dengan syaratnya sekian-sekian-sekian. Maka syarat-syarat yang termasuk dekat dalam tu adalah satu, bagaimana sekiranya terbatal, bagaimana sekiranya tak jadi nak beli, berapakah dia punya proses dan pembayaran dan segalanya. Jadi jangan lupa untuk tekan playlist untuk mengetahui proses-proses perjalanan pembelian hartanah di playlist di atas. Hari ini kita akan bincang apakah kos dia. 3% bayar kepada agensi. Agensi akan menjadi pemegang amanah. Maksudnya sekiranya apa-apa berlaku, wang tersebut masih ada disimpan di client account. Sementara 7% dia nanti kita akan bayar sebelum menandatangani SPA ataupun perjanjian jual beli. Yang ini kita bayar ke peguam. Okey, itu adalah pelaburan pertama kita, 10% deposit. Seterusnya kita perlu menilai ataupun mengambil kira kos SPA. Kos SPA ada dua. Satu ialah yuran guaman. Yuran guaman ini bergantung kepada table yang telah ditetapkan. Jadi kalau sekiranya rumah kita 500,000, jadi kita kena menggunakan calculation sebanyak dua kadar. Satu kadar yang pertama ialah 1% untuk 150,000 yang pertama. Sementara kadar yang kedua ialah 0.7% untuk 350,000 seterusnya. Jadi kita tambahkan duanya. Selalunya peguam akan meletakkan cost disbursement, cost printing, cost runner, cost untuk membuat land search dan sebagainya. Kos ini bergantung kepada peguam, sama ada 1,000 hingga 2,000, juga bergantung kepada status rumah tersebut, sama ada dia freehold atau leasehold ataupun adakah geran dah lengkap ataupun belum. Jadi lebih banyak kompleks urusan tu, maka lebih tinggi cost disbursement. Jadi kalau kita ikut apa yang saya ambil daripada internet ni, ini adalah contoh pengiraan. Kalau 150,000 yang pertama, dia punya kadar ialah 1%. Kalau sekiranya rumah yang dia beri contoh ni ialah 800,000. Jadi 150,000 pertama ialah 1%, which is 1,500. 650,000 lagi ikut kadar yang kedua. Jadi kita tambahkan dah jadi 6,050. Ini tidak termasuk disbursement yang saya maksudkan tadi. Kos yang kedua pula yang kita perlu fikirkan ialah berkenaan dengan duty stamp. Duty stamp ni kita buat semasa perjanjian tersebut dimatikan. Jadi dia punya schedule juga dah ditentukan oleh Akta Duty Stamp. Untuk 100,000 yang pertama kadarnya 1%, untuk 400,000 seterusnya ialah 2% dan selanjutnya 3%. Sekiranya harga rumah yang kita nak beli ialah 250,000, jadi ini adalah kadar yang ditentukan. Yang kita perlu bayar kepada lawyer. Lawyer akan masukkan benda ni sekali semasa mereka membuat quotation tu nanti. Okey. Ini bagi pembeli rumah pertama pula, ada pengecualian duty stamp
untuk pembeli rumah pertama, sekiranya as per hari ini hingga ke 31 Disember 2018, sekiranya kita adalah pembeli rumah pertama, kita mendapat pengecualian 100% untuk duty stamp dan juga pinjaman. Untuk persetujuan pinjaman, sekiranya rumah tidak melebihi 300,000. Sekiranya lebih 300,000 hingga ke 500,000, itu limit dia, maka kita dapat 5,000 pengecualian. Maksudnya kalau lepas kita kira example 1 campur dengan 8 jadi 9,000. Kalau 500,000 9,000, jadi kita tolak 5,000, jadi kita perlu bayar 4,000 je kepada lawyer. Begitu juga dengan persetujuan pinjaman, sekiranya pinjaman kita 450,000 is 0.5%, dan whatever jawapan yang kita dapat, kita tolak 1,500. Okey, kita tengok contoh dekat sini, contoh yang telah diberi, saya ambil daripada laman web yang sama. Okey, untuk 100,000 yang pertama is 1%, untuk 400,000 yang kedua, selebihnya ialah 2%, 300,000 ialah 3%. Jadi ini adalah jumlah duty stamp yang kena dibayar. Okey, yang ini adalah bergantung kepada nilai rumah yang sama juga seperti yang tadi kita kira. Okey. Ini adalah nilai duty stamp untuk pinjaman. InsyaAllah kita akan explain selepas ini. Okey, ini untuk kos perjanjian pinjaman pula. Sekiranya kita membuat pinjaman dengan bank, maka ini adalah kos yang kita perlu fikirkan. Kalau kita bayar cash, jadi ini tidak masuk dekat dalam pengiraan first investment kita. Okey. Yuran guaman sama juga seperti SPA, tapi kita ikut pinjaman. Sekiranya 90% kita punya pinjaman untuk rumah yang 500,000, pinjaman 90%, maka kita perlu mengira 450,000 sahaja. Disbursement pun sama juga, and pengiraan sama, ini sama juga seperti yang tadi, and duty stamp untuk pinjaman pula ialah 0.5% daripada nilai pinjaman. Jadi kes yang saya tunjukkan kat sini, sekiranya harga rumah ialah 500,000 dan pinjaman 450,000, maka duty stampnya ialah 2,250. Sekiranya kita adalah pembeli rumah pertama, maka kita tolak 1,500. Jadi kita tolakkan, itu saja yang kita perlu bayar pada peguam. Yang seterusnya kita perlu fikirkan ialah nilai yuran penilaian. Yuran penilaian ni akan dibuat semasa bank menghantar penilai mereka untuk menilai rumah. Jadi yang ini perlu kita bayar cash. Maksudnya kita perlu sediakan wangnya. Terus bayar. Selalunya RM500 semasa ada penilai datang, dan balance-nya kita bayar sebelum report keluar. Jadi tabelnya ialah bergantung pada apa yang tertulis di sini. Untuk 100,000 yang pertama, charge dia 0.25%, seterusnya hingga ke 2 juta 0.2%. Kalau sekiranya rumah kita bernilai 500,000, maka fee penilaian kita ialah 100,000 darab dengan 0.25%, campur dengan 400,000 darab dengan 0.2%, bersama dengan RM1,000. Okey, ini adalah yuran pinjaman penilaian. Seterusnya, yuran agensi. Ini adalah sekiranya kita telah bersetuju untuk melantik ejen bertindak kepada bagi pihak kita. Maksudnya instead of owner ataupun penjual melantik ejen, kita melantik ejen. Jadi kita kata dengan ejen tu, I lantik you untuk mencarikan rumah I, spek-spek sekian. Maka sekiranya lantikan tu datang daripada kita dan kita telah menandatangani kontrak pelantikan, maka yuran agensi bukan dibayar oleh penjual tapi kepada pembeli. Okey, yurannya ialah bergantung kepada apa yang ditentukan oleh akta, 3% daripada nilai rumah. Kalau sekiranya rumah adalah 500,000, maka fee agensi ialah RM15,000.
Okey, habis sudah apa yang kita perlu tahu untuk pelaburan pertama kita apabila kita nak membeli rumah sekunder. Untuk rumah projek lebih kurang sama tetapi ada variation lebih sikit, kita akan bincang kemudian. 5 jenis pelaburan pertama untuk rumah sekunder ialah deposit 10%, kos SPA lebih kurang 2 ke 3% bergantung kepada kerumitan. Kos pinjaman, kos pinjaman ni kadang-kadang diabsorb oleh bank, jadi yang ni kita kena tanya banker. Yuran penilaian kita kena bayar cash on the spot masa penilaian datang, dan yuran agensi. Yang ini hanya berkaitan sekiranya kita yang melantik agensi tersebut. Okey, sekiranya you ada soalan, jangan lupa you call saya ataupun WhatsApp di coach.whatsapp.my. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain kali. If you like this video, jangan lupa untuk subscribe, tekan butang notification, share, thumbs up serta komen. InsyaAllah kita akan bincang. You WhatsApp dan you komen. Sekiranya memerlukan jawapan yang panjang, saya akan buat video macam ni juga. Jadi kita akan share bersama. Terima kasih. Subscribe penting sebab kalau boleh saya nak lengkapkan saya punya subscription tu 1,000 dalam sebulan 2 bulan ni. Jadi kalau you tengok sekarang, you boleh subscribe sekarang. Saya tunggu. Dah? Terima kasih. Jumpa lagi.